Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak cikgu ni semuanya kekal sihat dan semangat nak belajar matematik. Jadi ini merupakan video kita yang keempat bagi bab 12 iaitu pengendalian data. Okey sayang, macam mana dengan video sebelum ni? Awak dah tengok kan? Dah buat latihan? Okey, cikgu harap sayang awak dah buat latihan kerana bila kita buat latihan baru kita boleh nilai tahap kefahaman kita dan barulah ilmu itu betul-betul sampai pada awak. Okey? Alright, jadi tanpa buang masa, jom kita start untuk bab 12 pengendalian data bahagian yang keempat. Ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan belajar untuk menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain. Okey, yang sesuai serta memberi justifikasi. So ini adalah 5 perwakilan data yang kita dah pun belajar untuk video sebelum ni. Masih ingat lagi tak? Jadi untuk hari ni sayang, cikgu nak ajar awak macam mana contoh kamu ada carta palang. Okey, carta palang nak tukar data itu kepada carta pai ataupun graf garis. Macam itulah ataupun mana-mana yang sesuai. Okey, so kita refresh sedikit setiap perwakilan ini. Ke yang pertama, carta palang. Okey sayang, ini. Tengok gambar ni, carta palang. Okey, carta palang ini menunjukkan taburan data dengan jelas dan juga sesuai untuk data kategori. Ingat lagi tak data kategori tu apa? Data kategori ialah data yang kita perlu huraikan. Alright, seterusnya carta pai. Tengok macam ni, carta pai. Okey, dia menunjukkan perbandingan dengan jelas. Kekerapan data mungkin tidak ditunjukkan. Kerana apa? Dia tunjuk dia punya peratus lah. Okey, sejak sektor ni. Okey, sejak sektor ni ada berapa darjah dia? 360 darjah. Okey, seterusnya graf garis. Perubahan data dengan masa ditunjukkan dengan jelas. Okey, dan dia perlu memilih skala yang sesuai untuk data numerik. Ingat lagi tak data numerik ni? Data numerik ni dia ada angka. Okey. Kalau kategori tadi apa? Dia perlu huraian lah. Contoh, warna kegemaran, makanan kegemaran dan sebagainya. Okey, plot titik. Macam ni gambar dia. Plot titik ni untuk membuat taburan data tanpa membuat gundalan dan sesuai untuk data yang kecil sahaja. Alright. Last sekali plot batang dan daun macam ni. Di mana kita asingkan, ingat lagi tak? Kita asingkan batang dan daun ni. Kalau batang untuk puluh, daun ni untuk digit sar. Okay. So taburan data dengan jelas memudahkan pengendalian data yang banyak. Okay, kalau banyak boleh pakai plot batang dan daun. Kalau sikit boleh kecil ni boleh pakai plot titik. Boleh ingat lagi tak kesemua 5 ni sayang? Senang kan? Okey. Contoh 9, carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Okey, tukarkan perwakilan carta palang itu kepada perwakilan lain dan berikan justifikasi. Okey sayang, maksudnya kat sini kita ada data dalam bentuk carta palang dan kita ada 5 tadi kan perwakilan kan. So bila ada carta palang, so ada lagi 4 lah. Awak boleh pilih sama ada nak buat carta pai ke, graf garis ke, plot titik ke, plot batang dan daun ke, macam itulah. Okey. Okey, so ini adalah perwakilan kita yang asal. So ini adalah perwakilan kita yang baru. Okey. Jadi awak rasa mana yang sesuai antara 4 kan pilihan yang ada tadi tu kan? Antara 4 ni. Okay, cikgu nak awak pause video, awak fikir dah ada jawapan baru awak sambung balik video. Okey, cikgu yakin awak dah ada jawapan, awak dah sambung video ni. Okey, apa jawapan awak? Okey, sama ke dengan cikgu ni? Jom kita tengok. Okey, jawapan cikgu yang paling sesuai adalah graf garis. Sama tak? Okey. Alright, sayang, bila dapat soalan macam ni, yang paling mudah adalah awak keluarkan dulu data yang awak ada. Okey, kita tengok kat sini Pak Asing ni adalah tahun. Okey, Pak Asing ni kita ada keuntungan. Okey, kita keluarkan dulu supaya senang kita nak bina perwakilan yang lain tu. Okey, tengok tahun dia 2010, berapa keuntungan dia? Bacalah sayang graf kat sini 20. Okey, 2011 berapa dia punya keuntungan dia? 26. Okey, 2012 kita ada 34. Okey, 2013 kita ada, kasih baca kat sini. Okey, 72. 2014 kita ada berapa ni sayang? 58 dan 2015 kita ada 40. Okey, boleh?
Jadi step yang pertama ialah kita kena bina dia punya paksi dia. Ini paksi menegak dia. So ini paksi mendata dia. Okey, boleh? Alright, seterusnya kita akan buat skala lah. Okey, skala yang sesuai. Kita dapat paksi mendata ni kan. Cikgu ambil untuk tahun. Okey, dia bermula 2010 kan. Okey, cikgu buat kat sini lah. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan last kali 2015. Okey, boleh? Alright, seterusnya untuk paksi yang menegak ini sama juga cikgu tiru kat sini. So ini kita buat keuntungan. Okey, keuntungan dia. Right. So bermula daripada 20 Okey, 20, 40, 60 dan juga 80. Okay, langkah seterusnya, kita boleh terus transfer data kita ini kepada kita punya perwakilan yang baru lah. Okey, tengok kat sini 2010, data kita 20. Okey, 20, so kita buat tanda pangkal kat sini. Okey, 2011, 26. Okey, saya tengok cikgu tak pakai kertas graf kan. Jadi, dia punya kotak dia besar. So, agak tak accurate lah. Kalau awak pakai kertas graf, so awak boleh lebih accurate macam ni kan. Kertas graf, so awak tahu satu kotak ni mewakili berapa skala awak lah. Okey, so ni cikgu buat anggaran saja. Okey, 2011, kita ada 26. Okey, 26 katalah cikgu ambil kat sini. Okey, alright. Kemudian kita ada 2012, kita ada 34. Okey, 34 kat di sini. Alright, 2013, 72, 70 kan. Okey, 70 atas sikit. Alright, 2014, 58 sebelum 60. Okey, and then 2015 kita ada 40 betul-betul atas ni. Okey, boleh sekat ni? Alright, so bila dah dapat kita punya poin-poin kat sini, yang kita seterusnya kita boleh buat dia punya garisan. Okey, kita cakap ambil warna pink. Okey, buat garisan pakai apa? Pembaris, jangan freehand. Okey, dapat kat sini kan. Okey, ni kat sini. Sini. Alright. Dah siap kita punya graf garis. Belum. Last kali ingat lagi tak step dia apa dia? Jangan lupa untuk tulis tajuk. Okey. Tajuk dia kita tulis keuntungan syarikat usaha tegas. Okey, kena ada tajuk sayang. Alright. Okey, dah siap graf garis kita. So kita kena buat justifikasi. Jadi awak rasa adakah graf garis ini sesuai digunakan untuk mewakili keuntungan syarikat usaha tegas? Sesuai ke tak? So, justifikasi kita adalah graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpulkan dalam satu tempoh yang tentu, iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh 6 tahun. 10. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi per minit bagi data pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan ini kepada perwakilan plot titik dan berikan justifikasi. Okey sayang, ini data kita. Ingat lagi tak konsep plot batang dan daun ni? Yang batang ini adalah dia punya puluhan. Kalau daun ini digit sah dia. Okey, contoh ni 42, 55. Contoh yang tengok pada puluhan 6 ni. Okey, 6 ni. Contoh 66 ada 1, 2, 3. Ada 3 kali. Kalau 68 ni ada 4 kali. Itu cara kita baca plot batang dan daun. Dan kekunci dia 42 bermaksud 42 denyutan per minit. Okey, so saya fikir sekejap. Awak rasakan apa yang sesuai untuk kita tukarkan ini? Fikir? Dah ada jawapan? Jom kita tengok. Jawapan dia adalah plot titik. Sama tak jawapan kita? Kalau sama, Alhamdulillah awak dah faham cara yang betul untuk menukar perwakilan lain berdasarkan data yang diberi. Okey, ingat lagi tak nak buat plot titik ni sayang? Okay, langkah pertama kena buat garis nombor ni. Okay, garis nombor. Okay, buat garis ni macam biasa. And then tengok dia punya juliet dia lah. Okey, nombor dia 40 kan sini. 4 ke 4, 9 kan. So, 40 ke 90. Okey. And then, setiap dia punya data ni buat titik dia lah. Contoh 42 ada 1 kan. Saya tengok ni 60. 66. 66 ada 3 betul. So, 66 buat 3 kali titik. 1, 2, 3. Itu cara dia lah. Dapat kat sini. Jadi, justifikasi dia kita boleh katakan bahawa perwakilan plot batang dan daun ini kita tukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua perwakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan apa? Ni.
Okey, taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asal ni, kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit. Okey, boleh? Okay, seterusnya kita pergi kepada mentafsir perwakilan data. Okey, graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ribu tan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga 2015. Jadi maksudnya kat sini sayang, dia bagi kita data yang ni. Dalam bentuk graf garis, dia suruh kamu jawab soalan yang diberi ni kan. A, B, C, D, E ni berdasarkan data yang diberi dalam graf garis ni. So kita kena pandai baca lah. Okay, so langkah pertama adalah awak kena tahu setiap dia punya tahun ni berapa jisim sampah dia, ributan dia. Okay, boleh? Jadi mari kita tengok satu-satu. Tengok yang 2010, okay, berapa jisim sampah dia? Okay, ni satu kan? Satu ni bermaksud 1,000 tau. So dia tengok kertas graf ni kan? Kertas graf dia yang kotak kecil-kecil ni mewakili satu kan? So kita kira berapa dia berhenti pada 9. So 1,900. Okay, 2011 berapa? Okey, 2,100 tan. Okey, 2012, 2,900 tan. Okey, 2013, okey berapa? 2,600 tan. Okey, 2014, 2,100 tan. Okey, 2015 kita ada 1,600 tan. Okey, boleh cara nak baca ni? Okey, para pelajar, kita tengok. Berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Tengok ni. Dah ada dah. Kita dah tulis kat sini. So, jawapan kita adalah 1900 tan. Yang ke B, apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? 11 berapa? 12,100, 14. Oh, sama. Jadi, kita boleh katakan bahawa, okey, kita buat ayat sikit lah. Okey, jisim sampah tahun 2011 dan 2014 adalah sama. Okey, boleh? Alright, yang ke C. Cari jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun. Maksudnya dia nak purata sayang. Bila purata maksudnya kalau kita tambah semua sayang. Ni cikgu buat kat sini lah. Tambah semua maksudnya macam ni. 1900 tambah 2100 tambah 2900 tambah 2600 tambah 2100 tambah 1600 bahagi 6. Dapat berapa? Tekan kalkulator sekarang. Okey, dapat 2,200 tan. Okey, boleh? Senang je kan? Jadi, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Okey, tengok sini. Apa yang boleh katakan tentang graf garis ni? Tengok kat sini dia naik kan? Okay, sampah. Tapi start 2012 ni sampah dia semakin menurun, betul? So kita ambil fakta kat sini lah. Dia boleh katakan bahawa inference dia, okay, jisim sampah berkurangan setiap tahun selepas 2012. Yang ke I, berdasarkan keterangan graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Okey, maksudnya kat sini sayang. 2016 kat sini. So berapa anggaran awak kat sini? So, mari kita tengok data dia. Okey, jadi pada tahun 2012 ke 2013, beza dia berapa? 300. Okay, yang ini beza dia 500. So, ini 500. So, kita boleh assume bahawa ini adalah 500 juga. So 1,600 tolak 500. Kita boleh kata 1,100. Kat sini lah. Kat sini. So 1,100. Dan tada! Dah siap. Okay? Right. So itu saja untuk video kita pada kali ini. Jadi awak dah pun belajar cara untuk menukar perwakilan data kepada perwakilan data yang lain. Dan juga awak dah pun tahu cara untuk mentafsir data yang diberi. Jangan lupa sayang untuk buat latihan supaya awak lebih faham. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.